اللهم صل على محمد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Yang pertama, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dapat kita berkumpul pada pagi ini untuk sama-sama kita mendengar kuliah. Yang mana tuan-tuan kena bezakan di antara kuliah dengan ceramah. Kuliah ni insya-Allah kita akan baca kitab by kitab. Dan insya-Allah kita akan mulakan daripada muqaddimah sampai hujung kitab insya-Allah. Tapi bukan hari ni lah. Kalau hujung kitab ni 2 hari tak habis. Cuma insya-Allah kita akan ambil dalam saya akan ambil kitab Nawaqidul Islam Subulus Salam, pembatal-pembatal Islam, yang mana ditulis dikarang oleh Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullah, disyarah oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti Saudi Arabia yang dulu. Yang kalau tuan-tuan pernah dengar, mufti yang buta matanya. Alim kabir, faqih. Dan dia yang syarah kitab ni. Jadi insya-Allah dalam kitab ni dia akan cerita tentang pembatalan-pembatalan Islam. Kenapa saya pilih dalam akidah, kenapa saya ambil kitab ni? Kerana di dalam Islam, benda yang perlu kita belajar, perlu kita faham, perlu kita ambil tahu, iaitu bab akidah, bab tauhid. Kerana itulah tujuan turunnya para anbiya, iaitu mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan memerangi syirik dan menjauhi perkara-perkara yang kufur. Ini tujuan turunnya para anbiya. Bila kita sebut tentang belajar dan memahami tentang akidah, yang mana hukumnya wajib bagi kita semua untuk belajar dan faham. Kalau kita belajar, contohnya kalau kita belajar silat, tapi tak kenal musuh, tak guna juga. Dia kena kenal musuh. Kalau kita faham tauhid, la ilaha illallah, kita kena kenal syirik. Yang mana syirik ni apa, pembatalan Islam ni macam mana, apa hukum dia. Ini semua kita kena belajar lah. Jadi sebab tu saya pilih kitab ni sebagai kitab yang mudah dan ringkas. Cuma huraian daripada Syekh Abdul Aziz bin Baz cukup panjang lah. Kemudian pada hari ni kita akan ambil pada muqaddimah penulis. Daripada pengarang, bila kita baca kitab ni, dia ada matan dan dia ada syarah. Maksud matan ni penulis asal. Siapa penulis asal? Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullah. Siapa syarah? Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti Saudi. Contoh saya tulis buku, kemudian ada orang lain zaman yang akan datang dia syarah buku saya pula. Jadi saya ni penulis asal, dia tu syarah. Lebih kurang macam tu lah. Jadi dan ni saya akan baca penulis asal dulu. Qala al-Imam Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, Bismillahirrahmanirrahim, ketahuilah bahawa di antara pembatal-pembatal Islam yang terbesar ada 10 perkara. Dia sebut 10 perkara. Kemudian disyarah oleh Abdul Aziz bin Baz, di dalam akidah Islam ada beberapa perkara yang dapat merosak dan yang dapat membatalkan, yang wajib kita perhatikan. Perosak-perosak akidah itu ada 2 jenis. Yang pertama, perosak-perosak yang membatalkan akidah dan pelakunya menjadi kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, perosak-perosak yang mengurangi kesempurnaan akidah dan melemahkan imannya. Okey. Ini Abdul Aziz kata dalam Islam kita ada perosak-perosak yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang melakukan kesyirikan fa ahbata a'malahum, maka terhapuslah amalan mereka. Di sana kita ada 2. Yang mana terhapus seluruh amalan dan ada yang menyebabkan rosak amalan tu. Beza lah.
saya sebut tentang syirik. Saya bagi contoh syirik. Syirik besar, barang siapa yang terjebak dengan syirik besar, maka gugurlah semua amalannya. Tetapi barang siapa terjebak dengan syirik kecil, contohnya riak, maka gugurlah amalan tu, rosaklah amalan tu. Tetapi amalan ni rosak tak? Tak. Contoh saya sebut, dia semayang Isyak, mayang maghrib. Mayang maghrib dia ikhlas. Mai tang Isyak, raja mai. Oh, mentua dia belakang dia. Dia pun riak. Ada perasaan ujub dalam diri dia. Maka rosaklah amalan Isyak tadi. Yang hak maghrib rosak tak? Tak. Itu perbezaannya. Ada dua jenis. Tuan faham lah insya-Allah lah. Tengok serius sangat ni saya orang Isyak. Faham tak? Okay. Pembatal-pembatal Islam, an-nawaqid, yang membatal dan merosakkan akidah, di mana pelakunya menjadi kafir dan murtad dari Islam, dinamakan naqid dan mufsid. Kitab ni nama dia Nawaqid. Dan perosak-perosak ataupun pembatal-pembatal Islam yang menyebabkan orang yang melakukan itu kufur dan murtad, kita sebut naqid, membatalkan, pembatal ataupun mufsid. Di sini dia nak cerita bukan hak riak punya, hak syirik kecil. Dia nak cerita tentang pembatal-pembatal Islam yang siapa yang buat keluar terus daripada Islam. Ha, ini. Kemudian dia kata, pembatalan dalam Islam dia mempunyai dia dari segi perbuatan, ucapan dan keyakinan ataupun keraguan. Disebut dalam man lam yukaffir musyrikin, di antaranya nanti dia akan sebut man lam yukaffir musyrikin au syak fi kufrihim au sahhaha madhhabuhum kafara ijma'an. Barang siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin ataupun ragu dengan kesyirikannya ataupun membenarkan mazhab mereka, maka orang tu kafir secara ijma'. Ha, ini antaranya. Jadi dia kata apa? Dalam pembatal Islam tu boleh berupa ucapan, perbuatan, keyakinan ataupun keraguan. Okey. Dari segi ucapan boleh menyebabkan orang kufur dengan perkataan. Dari segi perbuatan pun boleh menyebabkan orang kufur, dan keyakinan. Sebab tu dalam iman, al-iman, iman. Al-iman tasdiq bil qalb wa qaul bil lisan wal amal bil jawarih. Iman tu apa yang diyakini oleh sunnah wal jamaah, iman itu kepercayaan di hati. Kemudian diungkapkan dengan lisan dan diikuti dengan perbuatan. Ini iman. Contoh, saya sebut la ilaha illallah. Kalau saya sebut la ilaha illallah tapi hati saya tak percaya, Islam? Islam tak? Tak. Kalau orang Cina dia nyanyi syahadu alla ilaha illallah, dia pun tak yakin pun, dia nyanyi nasyid dah, dia sedap lagu ni. Ha? Islam ke? Tidak. Kerana tidak ada di hati. Sebaliknya, hati yakin, dia percaya dah Tuhan dia Allah, Nabi Muhammad itu utusan Allah, tapi dia tak mahu mengucap. Islam tak? Tak. Kalau dia yakin dan dia mengucap, tetapi dia tak mahu buat langsung, solat pun dia tak mahu, dia kata tu bukan Islam, cukup dengan ni dah habis, okey lah. Tak buat dengan perbuatan. Islam? Tak. Jelas? Maka dia kata apa? Ucapan, perbuatan, ataupun keyakinan, dan ataupun keraguan, ataupun dia ragu-ragu. Kalau di senang, aku tak mahu, Islam pun tak mahu, kafir pun tak mahu, duduk tengah-tengah. Jadi pok tak mahu syurga, tak mahu neraka, duduk tengah-tengah. Ni tak ada pok ni. Kerana Allah Subhanahu wa taala firman, ja'al haq wa zahaqal batila innal batila kana zahuqa. Apabila datangnya kebenaran akan pergi kebatilan. Mustahil di antaranya ada orang yang duduk tengah. Dan adanya penduduk neraka tak akan bersama penduduk syurga. Penduduk syurga tak akan bersama dengan penduduk neraka. Mustahil duduk tengah-tengah. Saya syurga pun tak mahu, neraka pun tak mahu. Duduk mana? Duduk tengah-tengah. Ni tak ada. Pok-pok ni tak ada. Yang ada ni orang yang salah faham dan mempunyai ilmu yang sangat, orang kata tidak mempunyai ilmu yang kukuh, menyebabkan mempunyai keyakinan yang salah. Kemudian Ahlul Ilm menyebut pembatal di dalam kitab-kitab karya mereka dan menyebutnya bab hukum murtad. Murtad adalah orang yang kafir setelah Islam. Jumlah pembatal-pembatal Islam dan hukum mempelajarinya. Bin Baz berkata, pembatal-pembatal Islam itu banyak,
kita harus merujuk bab hukum murtad terkait persoalan ini yang jumlahnya mencapai ratusan perkara. Al-Haythami bahkan menyebut sehingga 400 perkara. Okey. Kemudian apa yang dia nak kata? Mufti Saudi ni dia nak kata bahawasanya pembatal Islam ni bukan 10 saja. Dia banyak. Tetapi Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullah, dia bawa mai 10 ni sebagai benda yang manusia selalu buat. Tapi banyak, bukan 10 ni lah. Di dalam ni dia akan sebut 10 saja. Asyarah. An-Nawaqidul Islam Asyarah. Pembatal Islam 10. Bukan 10 saja, banyak. Tetapi yang dia bawa mai 10 ni dia nak bagi tahu kata yang ni yang hak ada ni hak manusia selalu terjebak. Yang banyak manusia terkena. Sebab tu tuan-tuan bila kita sebut tentang syirik, tentang pembatal-pembatal Islam, kita tak tahu penghujung hayat kita. Siapa di sini boleh bagi tahu dekat kita, saya yakin saya mati Islam? Siapa boleh cakap? Kita sendiri duduk atas meja, duduk mengajak orang tauhid pun belum tentu kita mati dalam keadaan Islam. Sama juga dengan sebaliknya, anak kita. Siapa boleh bagi tahu anak saya confirm Islam? Kita tak tahu. Kerana itu tidak ada jaminan. Tetapi kalau rezeki, jaminan tak? Rezeki. Sebelum dilahirkan Allah kata dekat malaikat, tulis rezeki dia, ajal dia, bahagia ke sengsara. Betul? Tetapi manusia selalu sibuk tentang hak dah jamin. Hak tak jamin ni dia tak mau sibuk. Hak dah jamin, Allah jamin ni, rezeki ni jamin. Yang tu dia pening kepala, dia berkelahi dengan orang. Hak benda jamin ni. Tapi benda yang Allah tak jamin, matinya Islam, tak ada siapa boleh bagi jaminan. Yang ni kita ambil sambil lewa, buat tak tahu. Sedangkan yang sepatutnya, benda yang hak tak terjamin ni, kita kena pulut. Bila kita faham konsep ni tuan-tuan, kita akan ambil berat dalam bab agama, kita akan ambil pengetahuan. Sebab tu hukum menuntut ilmu ni, hukum dia wajib. Barang siapa meninggal tidak menuntut ilmu tanpa sebab, tanpa uzur, boleh berdosa. Kerana dia menjahilkan diri dia tentang Allah. Jadi tuan-tuan, kalau kita ada masa, kita ada anak cucu, kita jangan lepaskan mereka untuk ligan benda yang dah jamin. Kita kena arahkan mereka untuk kejar benda yang tak terjamin, iaitu agama. Jadi tuan-tuan, kalau macam di sini ni, kita ada tubuhkan ma'had tahfiz untuk anak-anak, kita bawa mai. Malam minggu-minggu kita akan buat kuliah umum, kita mai. Yang ada masa ke lapangan mai. Jadi anak-anak pun kita boleh kembangkan, meletakkan pewaris-pewaris kita untuk jadi penegak sunnah, memperjuangkan sunnah. Itu yang kita kena ada. Kemudian beliau berkata, pengkafiran tidak boleh diucap tanpa adanya keterangan yang jelas. Anda harus mengetahui hakikat seseorang itu yang nak dikafirkan, amal perbuatannya, tutur katanya dan sebagainya. Okey, di sini dia nak bagi tahu bahawasanya bila kita nak mengkafirkan seseorang, tak boleh kita ambil sambil lewa atau bermudah-mudahan. Tak boleh kita dengan keraguan. Kerana Islam dia yakin. Kita yakin dia Islam. Bila kita nak keluarkan dia daripada Islam, kita perlukan keyakinan. Tak boleh ragu-ragu. Saya rasa dia ni kapiak kot no. Awak ah, saya rasa lah. Oh, yang ni tak boleh. Kita kena yakin. Dan bila kita sebut satu pelaku mempunyai pembatal-pembatal Islam yang dia buat. Contohnya dia buat kesyirikan. Dia sembah berhala contohnya. Sembah orang mati. Kemudian bila dia buat, apa tugas kita? Terus pergi kapiakkan dia ke lagu mana? Tunggu saat. Di sini dia kata apa? Anda harus mengetahui hakikat orang tu. Kita kena kenal dia betul. Baru kita nak pergi letak hukum. Macam mana? Ada 3 benda yang kita kena buat. Yang pertama, iqamatul hujjah. Iaitu menegakkan kebenaran. Kita kena pergi cerita kat dia. Contohnya jumpa Tok Bomoh. Itu syirik. Kita kena pergi cerita kat dia dulu. Iqamatul hujjah. Selepas kita tegakkan kebenaran, pastikan dia waras. Kok gila ke? Sawan ke? Tengah lena mamu-mamu mamai buat syirik ke? Mana tahu. Pastikan dia waras. Dan yang ketiga, pastikan tidak ada paksaan dari mana-mana pihak. Koklah anak dia nak kena bunuh, hang kena ucap ni. Kita kena cek semua tu. Baru kita boleh hukum apa yang dia buat. Kalau dia masih tetap waras, tak gila,
tak ada paksaan, kita pun dah terang jelas kat dia, maka jatuhlah hukum kafir kepadanya. Sebab tu tuan-tuan, kita memang kena berhati-hati. Sebab benda syirik ni tuan-tuan, cukup berat. Dan di tanah Melayu kita ni, benda syirik ni cukup banyak. Sungguh. Di antaranya saya sebut, yang selalu kita terjebak. Orang mengandung tau, perempuan mengandung. Dia abang jangan pergi mengaikan. Kita pun heran pasal apa? Ustaz jangan mengaikan ustaz. Tak boleh. Siapa ayo nanti anak ni nak beranak kena buka lemari, buka pintu tingkap apa bagi bagi medah mudah keluar. Ini mengarut semua ni. Lepas apa berjaya apa ni buat pengerah, pulut kuning dan sebagainya. Ini. Yang ni yang ada di dalam tanah Melayu dan di adat Melayu kita. Yang ni kita kena buang. Ini syirik. Dan macam-macam lagi. Bahkan ujian, dalam banyak-banyak ujian katanya para ulama, ujian yang paling berat, ujian di dalam agama. Kalau ujian bab dunia, miskin, susah, orang hina, kita tak ada masalah. Tapi bila diuji tentang iman, saya bagi contoh. Ada orang hidup dia 60 tahun, Masya Allah, tauhid. Tapi ketika dia ditimpa musibah sakit, di akhir penghujungnya, dia syirik. Kita pernah dengar kisah ni? Ramai di antara kita. Saya bagi contoh lah. Kena sakit tenat. Doktor kata ni, ataupun kita sebut kena HIV lah. Tak lama lah ni, lagi sebulan ni nak hidup ni. Dia pun ada orang habang hampir jumpa Tok Bomoh ni. Tok Bomoh ni boleh berubat. Bila dia fikir dengan nak mati dia, syirik pun tak apa lah. Yang penting sembuh. Yang ni ujian iman. Cukup bahaya. Kalau kita terjebak dan kita tahu dan dia waras, kita pun dah tegak hujah kepada dia, kufur. Mati sia-sia. Itu tuan-tuan. Bila sebut tentang syirik ni, kita kena berhati-hati. Cukup menepati, betul-betul menepati. Dan kita selalu salah faham. Syirik ni satu je. Menduakan Tuhan, itu syirik. Yang lain tak syirik. Lah. Termasuk dalam ibadah, dalam perbuatan kita, keyakinan kita. Kalau ada berpaling pada jalan yang benar, berpaling pada Ahad, berpaling pada yang Maha Esa, maka syirik. Na'udzubillah. Kemudian beliau berkata, perkara-perkara ini, iaitu pembatal-pembatal Islam, sudah dijelaskan oleh para ulama dalam bab hukum murtad. Kerana di setiap mazhab, di antara 4 mazhab, para fuqaha mencantumkan sebab bab yang mereka beri nama sebagai bab murtad ataupun bab hukum-hukum orang murtad. Jadi bab pembahasan pembatalan Islam, ini dah dibahas para ulama yang terdahulu. Dan banyak, diuraikan yang sangat banyak. Dan di sini dia kata, janganlah kita anggap pembatalan Islam ni 10 saja. Ada banyak lagi. Cuma 10 yang kita nak belajar ni. InsyaAllah kuliah yang akan datang kita akan sempurnakan kitab ni. Yang mana ramai di antara kita terjebak dengan perkara sedemikian. Di dalam bab tersebut, mereka menjelaskan seluruh jenis-jenis kekafiran dan kesesatan. Bab ini perlu diperhatikan, khususnya di masa sekarang, di mana banyak pelbagai jenis kemurtadan dan kesamaran tentang hal-hal tersebut bagi banyak orang. Siapa yang memperhatikan permasalahan ini dengan benar-benar, ia pasti mengetahui apa saja pembatal-pembatal Islam dan jenis-jenis kekafiran dan kesesatan. Beliau berkata, masuk ke dalamnya, yakni masuk Islam itu mudah, dan keluar daripada Islam lebih cepat dan lebih banyak terjadinya. Masuk Islam mudah, yang keluar pun cukup mudah dan banyaknya terjadi. Kemudian kita mula. An-naqidul awal, al-syirku fi ibadatillahi ta'ala, wahdahu la syarikalah. Qala Allah ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Qala Allah ta'ala, innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Pembatal-pembatal Islam yang pertama, syirik di dalam ibadah. Asyirk fi ibadatillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Kesyirikan di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu baginya. Qala Allah ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampun dosa kesyirikan kecuali dosa-dosa yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar." Tuan ni ayat ni berat ni. Sesungguhnya barang siapa syirik kepada Allah, maka Allah haramkan kepadanya syurga dan Allah janji kepada dia neraka. Haram terus. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan orang yang zalim tidak akan dapat pertolongan. Baik. Syirik dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik." Sesungguhnya Allah tak ampun dosa-dosa syirik kecuali dosa-dosa yang lain. Ini kita kena faham konsep tak ampun dosa syirik ni lagu mana. Tak ampun ni maksudnya kalau orang buat dia minta ampun, Allah tak ampun ke macam mana? Maksud di ayat ni Allah SWT, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih." Allah tak akan ampun dosa syirik. Maksud sini, barang siapa yang mati dalam keadaan kesyirikan, maka tidak ada keampunan baginya. Tapi barang siapa mati dalam kemaksiatan dan dia Islam, kemungkinan Allah boleh ampun dosanya. Jika dia mukmin, Allah Subhanahu wa taala akan ampun. Allah sebut dalam hadis, "Innallaha lil mu'min fa yad'u 'alaihi kanafahu wa yasturuhu fa yaqulu ata'rifu dhanba kadza ata'rifu dhanba kadza." Qala, "Na'am ay rabbi hatta idza qarrarahu bi dhunubihi wa ra'a annahu qad halak qala qad satartuha 'alayka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm." Ini kalau orang buat maksiat, kemungkinan diampun ada. Allah kata apa? Sesungguhnya aku mendekati mukmin di hari kiamat. Dan fayadhu alaihi kanafahu wa yasturuhu, dan aku letakkan pelindungan kepadanya dan aku letakkan sitar. Sitar ni apa? Penghalang. Sitar, sutrah tak sutrah? Sutrah mayang, sutrah. Penghalang, penghadang. Ni Allah letak di antara orang mukmin ni sitar. Sitar ni kita bahasa kita ni senang, nanti di akhir kiamat orang mukmin akan berkhaluah dengan Allah. Dia letak perlindungan dan dia dengan Tuhannya saja. Kemudian Allah kata apa? Qala ata'rifu dhanba kadza ata'rifu dhanba kadza. Allah kata, "Kamu kenal tahu tak ini dosa kamu? Kamu tahu tak ini dosa kamu? Mengaku tak?" Orang mukmin kata apa? "Ay rabbi, na'am ay rabbi, hatta idza qarrarahu bi dhunubihi wa ra'a annahu qad halak." Ya, betul Tuhanku. Sehingga dia ikrar, dia membenarkan dosanya. Wa ra'a annahu qad halak. Dia rasa habislah, celakalah aku. Ni orang mukmin ni. Allah kata apa? Qad satartuha 'alaika fid dunya. Aku telah tutup kesalahan kamu di dunia, maka di hari ini wa ana aghfiruha lakal yaum. Pada hari ini aku ampun dosa kamu. Fa'u'tiya kitab hasanah. Maka Allah berikan kepada dia kitab hasanah, kitab yang baik. Ini bagi pendosa, pelaku-pelaku maksiat yang beriman buat maksiat, kemungkinan untuk mendapat keampunan di hari kiamat ada tak? Ada. Tetapi barang siapa yang mati dalam keadaan melakukan kesyirikan dan dia tidak sempat bertaubat, haram kepadanya syurga dan layak di dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Sebab tu kita kena ambil berat bab syirik ni. Kita kena tahu elok. Semua ni dalam kehidupan adat Melayu kita penuh. Macam-macam. Adat-adat kita yang mana nak buat kenduri kena jamu orang tua-tua dulu. Pernah dengar? Jamu orang tua-tua. Jangan makan lagi, Zat. Nak bagi orang tua-tua, keturunan, ketuan kita makan dulu. Buh dalam bilik. Tengok-tengok habis. Rupanya cucu yang duk pelahak. Tapi dulu orang lagu tu. Ini tak boleh. Kemudian, Bin Baz berkata, ibadah menurut orang Arab artinya merendah, tunduk dan merendah diri dan tunduk. Mereka berkata, tariqun mu'abbad, jalan yang diratakan dan dipijak kaki untuk dilalui. Mereka juga mengatakan, ba'ir mu'abbad, unta yang telah diikat dan diberi pelana. Tahu? Kursi untuk unta. Ya? Yang untuk tahan unta tu, kursi tu. Okey, tak apa. Kemudian dia kata, ibadah adalah mengesahkan Allah dan taat kepadanya dengan melakukan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan beliau berkata juga, ibadah adalah tauhid. Tauhid adalah ibadah. Sebab tu bila kita sebut
dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Ya'budun ay yuwahhidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, iaitu mentauhidkan aku. Bila kita sebut ibadah, melakukan apa yang diperintah, tinggalkan apa yang dilarang. Apa yang Allah larang? Apa yang paling besar yang Allah larang? Bukan mencuri, bukan zina. Paling besar yang Allah larang iaitu syirik. Paling besar yang Allah perintah iaitu tauhid. Ini. Kemudian dia kata ibadah adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul dan meninggalkan apa yang dilarang Allah dan Rasulnya dengan sepenuh keimanan kepada Allah dan Rasul, ikhlas kerana Allah dalam melakukan amal perbuatan dengan penuh rasa cinta kepada Allah dan tunduk dengan sempurna kepadanya semata-mata. Okey, ini panjang ni apa nak cerita. Yang pertama dia kata ibadah adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ati' Allah wa ati'ur Rasul. Wa ma atakumur Rasul fakhudhuhu wa ma nahakum an fantahu. Qala Allah Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Okey. Kemudian dia kata, dengan sepenuh keimanan kepada Allah dan Rasul, ikhlas kerana Allah dan mengerjakan amal perbuatannya dengan sepenuh rasa cinta kepada Allah. Okey. Ini dia nak habaq konsep ibadah. Ibadah kita kena faham iaitu melakukan apa yang diperintah, tinggalkan apa yang dilarang. Dalam ibadah dia ada syarat-syarat dia. Syarat penerimaan ibadah. Lagu mana kita nak tahu itu ibadah? Yang pertama kita kena kenal dulu. Ibadah ni apa? Dan macam mana kita nak tahu itu ibadah? Ibadah, katanya Ibn Taymiyah, ismun jamid. Ibadah adalah satu kata nama yang global, yang umum. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala redha, Allah cinta, Allah suka. Itu kita namakan ibadah. Bila kita sebut ibadah yang Allah suka, Allah redha, Allah cinta, Allah bagi pahala pada pelakunya, Allah angkat martabat pelakunya, Allah ampun dosa jika dia buat. Ada tak ibadah yang Allah suka ni, Allah tak bagi dalam Quran? Ada tak? Tak ada. Ataupun Nabi tak bagi tahu dekat kita? Ada tak? Tak ada. Ataupun Nabi lupa nak bagi tahu? Tak ada. Ataupun Nabi tak sempat buat? Tak ada. Melainkan semua ibadah yang Allah suka, mereka dah buat. Kalau di akhir zaman ada orang kata ini ibadah baru, hok Nabi tak pernah buat, tapi Nabi tak nak bagi tahu kita ke? Nabi tak tahu, kita lagi tahu ke? Yang ni kita tak panggil ibadah, kita panggil maksiyah. Itu kena jelas. Jelas? Dan tengok saya ni khusyuk, saya pun takut ni. Faham tak? Faham? Alhamdulillah kalau faham ni seronok. Kemudian dia kata, ibadah bukan sekadar meninggalkan atau melakukan sesuatu saja, tetapi juga harus disertai rasa cinta. Okey. Dia sini dia nak masuk tentang kesempurnaan ibadah. Dia kata ibadah itu sempurna jika kesempurnaan cinta kepada Allah itu ada. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan Muhammad, kalau kamu sayang ke Allah, ikut aku. Fattabi'uni, ikut aku. Apa yang kita dapat? Yuhibbukumullah, Allah sayang kat kamu balik. Lagi, wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah ampun dosa kamu. Bila kita sebut sayang ni, nak cinta ni, benda yang bukan benda, kita tak pernah nampak. Ni payah. Kalau kita sayang pok kita sebab kita nampak pok kita, tolong bagi makan, bagi tempat perlindungan, dan sebagainya. Tapi kalau kita sebut tentang Allah, Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, kita tak pernah tengok. Tapi kita nak kena ada rasa cinta. Ini perlu dipupuk di dalam jiwa kita. Kalau sebut jiwa, semua orang tahu. Jiwa ni pada asalnya buruk. Ni sifat jiwa kita. Siapa kata? Allah SWT firman dalam surah Yusuf, "Innan nafs amara bisu." Sesungguhnya jiwa ni pada asalnya dia mengarah kepada keburukan. Kita nak didik jiwa kita taat kepada Allah dan Rasul, bukan ikut jiwa kita. Sebab tu ada orang kata, ikutlah kata hatimu, jangan ikut akalmu. Ni mengarut semua tu. Ikut kata hati apa? Ikut kata Allah, bukan ikut kata hati. Sebab hati ni mengarah kepada keburukan. Ini jiwa kita asal. Kita kena didik dia untuk taat kepada Allah dan Rasul. Bila kita sebut tentang sayang kepada Allah, tuan-tuan lihat.
Saya sebut di kuliah-kuliah sebelumnya. Kita bila dalam kehidupan kita, kalau kita sayang dekat Allah, kemudian Allah kata sayang dekat Allah, jika kamu sayang dekat Allah, ikut aku. Kalau kita dah sayang dekat Allah, kita dah ada kunci dia. Ikut Nabi, iaitu pintunya. Kalau kita ada kunci, tak jumpa pintu, tak boleh buka ya. Kalau ada pintu, tak jumpa kunci pun tak boleh masuk ya. Kena cari dua-dua. Yang paling penting, kunci dulu. Bila apa tu kunci? Cinta kita kepada Allah SWT. Bila kita sebut tentang cinta, tuan-tuan tengok nah, para sahabat, para Nabi, kenapa mereka boleh jalan kehidupan cukup hebat? Yang kita ni manusia juga. Mereka pun manusia. Mati, kita mati. Sakit, kita sakit. Mereka ada nafsu, kita apa ada nafsu. Kenapa mereka boleh buat, kita tak boleh buat? Kenapa kawan tu boleh buat, kita tak boleh buat? Kerana perasaan cinta dia kepada Allah cukup hebat. Kita tengok. Nabi Ibrahim AS, ketika dia tak ada anak, dia minta dekat Allah bagi anak. Allah bagi Ismail. Dah baru nak seronok, Allah suruh tinggal pula anak dia dengan bini dia dekat mana? Kat Mekah. Betul anak dia besar, dia main pula, Allah suruh sembelih pula. Semua dia buat. Kenapa? Dia tahu. Kata itu semua bukan milik dia, milik Allah. Kenapa dia mampu buat? Sebab dia sayangkan Allah SWT. Bagaimana nak pupuk? Selalu kita sebut, aku sayang dekat Allah, cinta kepada Allah. Seperti mana para sahabat ketika mereka nak perang, mereka selalu sebut takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Menghidup jiwa mereka. Selalu sebut. Kalau nak derma tu, tuan-tuan, kalau kita derma di masjid kan, kalau nak derma RM20 cukup tak? Cukup tak? Tapi kalau kita sebut aku sayang dekat Allah, bubuh RM20 mudah. Sungguh. Kena ada dalam hati kita pejuang. Sifat memang hidup mati untuk Tuhan. Siap. Apa pun terjadi, aku siap untuk Allah SWT. Itu kita kena ada dalam jiwa-jiwa kita. Bukan kita ya. Generasi kita. Kita semua akan mati. Tapi yang akan membangunkan umat Islam, generasi yang akan datang. Kalau kita ada anak, hantarkan didik anak kita kepada jalan yang benar. InsyaAllah akan datang generasi-generasi yang hebat untuk memperjuangkan sunnah-sunnah di negeri Perlis kita, insyaAllah. Kembali. Kemudian dia berkata, ibadah bukan sekadar meninggalkan atau mengerjakan sesuatu saja, tetapi juga harus disertai rasa cinta yang tulus kepada Allah SWT. Ikhlas untuknya, juga dengan mengharap akan balasan dari sisinya dan takut kepadanya. Selain juga, ibadah harus sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang telah berlalu, dan juga terkait, artinya ibadah harus diperuntukkan bagi Allah semata dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam dalam kitab Asm Jamil Al-Kabir. Kemudian beliau berkata, ibadah adalah mengesahkan Allah dan patuh kepadanya. Okey, ni sini dia cerita pasal ibadah ya. Panjang kan? Ibadah saja mungkin 5 muka surat. Okey. Beliau tersebut tentang ibadah. Yang pertama, ibadah rasa cinta. Kesempurnaan ibadah iaitu kesempurnaan cinta. Kalau kita nak sempurna ibadah kita, kita kena ada cinta kepada Allah SWT. Okey, selepas kita dah cinta dekat Allah, dah sayang kat Allah, jangan ikut kepala kita, jangan ikut nafsu kita, jangan ikut adat kita. Kalau ikut adat kita, jadilah fahaman-fahaman, bom sana, bom sini, sagi duk pusing-pusing, pengsan. Pasal apa? Berzikir-berzikir mungkin penin. Orang tengok orang berzikir pakai skirt pusing, penin. Bila tanya mereka, tanya Syiah, tanya golongan Al-Qaeda, pasal apa kamu buat macam ni? Kami sayang Allah, kami sayang Islam. Bila sayang tu betul dah. Tapi jalan tak kena. Dia ikut kepala dia sendiri. Yang ni rosak ni. Yang hak sebetulnya bila sayang dekat Allah, kena ikut Nabi ya. Bila kita sebut ikut Nabi, lagu mana kita nak ikut Nabi? Kena belajar, kena mengenai Nabi, kena kenal Nabi siapa, Nabi lagu mana, Nabi cerita apa, semua kita kena tahu. Terima kasih. Terima kasih tuan. Tunggu ayat lama. Bismillah. Kita tunggu, nak kering dah ni. Ni tuan-tuan faham noh? Alhamdulillah. Saya berapa? Kadang-kadang saya tengok, tuan-tuan tengok khusyuk sangat ni, saya risau. Sebab duk kot dia tengok muka ustaz, dia tengok serban dia pakai lagu mana ni. Awak serban dia lilit lagu tu, pasal apa dia tak serong kot ni? Allah sengit ustaz. Dia kira serban pula, jangan. Dengar apa kita nak bagi tahu. No?
Lagi sebab tengok khusyuk sangat. Jadi tuan-tuan, bila saya mengajar ni tuan-tuan, saya nak suruh tuan-tuan ni sembang dengan saya, tak tahu tanya. InsyaAllah, inilah cara kita mengaji. Kemudian, bila kita dah sayang dekat Allah, ikut Nabi Muhammad SAW. Itu kesempurnaan ibadah. Kemudian syarat-syarat ibadah. Macam mana kita nak tahu ibadah kita diterima? Ada 3 syarat. Ini semua orang tahu. Yang pertama ikhlas, Yang pertama Islam. Dia mesti Islam. Kalau dia bukan Islam, dia duk pi buat dekah ke orang, masuk tak pahala dia? Tak masuk. Kalau dia bukan Islam, duk pi buat amal kebaikan, masuk tak pahala dia? Tak masuk. Sebab tu Allah SWT firman, Innal ladzina amanu wa amilus salihat wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat. Dalam surah Bayyinah pun innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannat. Okey. Allah selalu sebut sesungguhnya orang-orang yang beriman dan buat amal soleh. Pasal apa Allah gabungkan beriman dan amal soleh? Allah tak sebut je. Allah tak sebut sesungguhnya siapa yang beriman syurga. Siapa yang buat amal soleh syurga. Allah sebut beriman dan buat amal soleh. Kerana apa? Kerana tak semua orang beriman itu buat amal soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, tak semua orang buat amal soleh itu beriman. Orang Yahudi pun buat amal soleh juga. Orang kafir yang lain pun buat amal soleh juga. Tolong orang sakit, bagi sedekah ke orang, bagi makanan dekat jiran, mereka pun buat amal soleh. Tetapi mereka tidak beriman, tidak menyebabkan mereka mendapat syurganya Allah SWT. Allah sebut amanu wa amilus salihat. Beriman, buat amal soleh. Dimulakan dengan iman. Bila sebut iman, iaitu Islam, mentauhidkan Allah. Bagaimana nak mentauhidkan Allah? Mempelajarinya. Maka hukum belajar hukumnya wajib. Bila belajar wajib ni tuan-tuan, lepas ni kuliah yang akan datang, saya selalu pesan di kuliah-kuliah saya kena bawa buku dan pen. InsyaAllah. Bukan apa, saya ni selalu kuliah saya di mana-mana saya sebut tu. Sebab saya nak ubah cara kita mengaji. Kalau duk mengaji pakai tak bawa buku, 50 tahun tak ubah. Tapi kalau bawa buku dengan pen, beda kita ada tua-tua nanti duk minum kopi petang-petang, nak cak pisang apa. Baca, oh ni aku mengaji dulu ni. Ada juga faedah. Kalau kita Imam Syafi'i belakang tak apa. Tak apa, ini sebagai nasihat. InsyaAllah, peringatan. Kemudian, yang pertama Islam. Syarat terimanya ibadah. Yang kedua, iaitu ikhlas. Kenapa para ulama sebut Islam? Ada yang ulama dia tak sebut. Dia sebut terus 2. Ikhlas dan ittiba'. Tetapi saya sebut 3. Iaitu Islam. Kerana kalau kita nak masukkan duit kita dalam bank, kita kena buka akaun dulu. Kalau tak ada akaun, duit tu nak masuk tak mana? Masuk duit akaun lain, orang lain lah. Kita tak boleh masuk lah kalau tak buka buku bank. Sama juga kalau kita nak buat amal ibadat, nak diterima pahalanya, pahala kita nak masuk dekat kita kena mengucap 2 kalimah syahadah. Kita kena menjadi orang Islam dulu. Yang kedua, ikhlas. Iaitu melakukan satu perkara hanya mengharap Allah SWT membalasnya. Bukan mengharap manusia membalasnya. Sebab tu kita ada 2. Ada redanya Allah, ada redanya manusia. Kalau kita buat satu perkara nak semua manusia reda, tapi Allah murka, celakalah kita. Tapi kalau kita buat, kita nak reda Tuhan, biar seluruh umat benci kita, alhamdulillah, kita mendapat redanya Allah. Sebab tu dalam jiwa kita kena ada titik memperjuangkan mendapat redanya Allah. Siapa yang dapat reda Allah? Nabi dan para sahabat telah mendapatnya. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Sebab tu kalau kita baca hadis, qala Abu Hurairah radhiyallahu an. Kita tak kata qala Abu Hurairah rahimahullah. Tapi kita kata radhiyallahu an. Tapi matang Imam Syafi'i kita tak kata radhiyallahu an pula. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah. Sebab apa? Kita belum tahu. Kita ni mendapat redha Allah belum. Tapi kalau para sahabat confirm dah. Siapa sebut? Allah sebut. Maka kita boleh katalah sahabat radhiyallahu anhum mardu'an. Kalau imam tak boleh kita sebut. Kita tak tahu. Sebab tu kita sebut rahimakumullah. Semoga Allah merahmati beliau. Semoga Allah masukkan mereka ke dalam syurga. Semoga mereka mendapat redha Allah. Dan Allah SWT sebut dalam Quran, Ridwanullahi akbar. Redha Allah itu paling besar.
Orang yang masuk syurga bukan kerana amal dia banyak, tapi kerana redanya Allah dan rahmat beliau. Sebab tu Nabi kata, aku masuk syurga bukan kerana amalku, tapi kerana redanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mai kuliah pada pagi ni, kita berjuang, korbankan masa, tenaga, kerana mendapat redha Allah, kita mulia. Tapi kalau kita buat ni kerana, nak mai jumpa kawan-kawan, kawan mai ramai lama tak jumpa. Ni kacau. Pasal apa masjid? Masjid ni ramai kawan-kawan duduk rumah tengok apa, kalau tak apa cucu pun duduk jauh. Yang kata mai masjid ramai kawan. Mai masjid jumpa kawan. Baik buat reunion. Tak. Kalau kita mai masjid kerana nak dapat redha Allah, mai kuliah mengaji sebab nak dapat redha Allah. Pasal apa mengaji? Sebab nak redha Allah. Pasal apa mengaji? Sebab nak angkat kejahilan dalam diri. Pasal apa mengaji? Supaya tak orang bohong kita. Pasal apa mengaji? Supaya kita tak ditipu oleh ustaz-ustaz yang suka menipu. Itu sebab kita mengaji. Orang yang rosakkan agama Yahud, orang yang rosakkan agama Nasara adalah ulama-ulama mereka sendiri. Bukan peniaga ikan, bukan hak peniaga sayur. Yang rosakkan agama Nasrani, Yahudi, Ahlul Kitab, Kitab Taurah, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim. Semua ni dipesongkan oleh ulama mereka sendiri. Dan cara yang sama juga mereka nak buat dalam Islam oleh ulama-ulama Islam sendiri. Sebab tu kita tak boleh percaya semua. Ada hak sunnah, ada punah, ada ulama, ada ulama semua. Kita kena bezakan. Hak mana hak betul? Tuan-tuan, jelas tak? Yang kedua, ikhlas dalam ibadah. Dan yang ketiga, hak penting ni. Apa dia? Ittiba'. Mengikuti Nabi SAW. Bila kita nak faham ni ittiba', macam mana kita nak ikut? Nabi dah buat belaka dah. Daripada kencing sampailah benda yang besar, sampai ke jihad, bab jihad dan sebagainya. Semua dah cerita. Sebab tu saya bagi tahu kat tuan-tuan tadi, ada tak benda yang ibadah yang baik yang Nabi tak pernah buat? Siapa yang boleh kata sedemikian, dia boleh kufur. Kerana tidak ada benda yang baik melainkan Nabi dah buat semua. Kalau kita kata ni baik, ni bagus, siapa kata bagus? Saya lah kata. Ini payah. Kalau hak Islam, kita tak boleh kata lagu tu. Kalau bab dunia, boleh lah. Bendang ni nak buat ke bendang ni? Bendang ni kalau ayat ada, boleh tabak benih dia. Dulu kita tak faham nak tabak benih bendang ni tunggu green. Allah boleh tabak bila ayat ada boleh tabak. Ni boleh lah kita kata, ni bagus, ni tak bagus. Tapi bab agama tak layak kita bercakap. Kita hanya ikutnya. Itu sebut ittiba'. Berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Yang ni diasak, diuji cukup darah. Saya bagi permisalan. Taraktu fikum amrain. Allah Nabi SAW kata, aku tinggal kepada kamu dua benda. Itu Al-Quran dan Sunnah aku. Okey, saya nak bagi tahu tuan-tuan, saya permisalan. Tuan-tuan tahu belak ayat. Kalau kita buka ayat darah dia, ayat pusin. Pusin lah. Ada 3 orang. Orang yang pertama, dia reti berenang. Orang yang kedua tak reti berenang. Orang yang ketiga juga tak reti berenang juga, tapi dia pegang tu benda. Dia pegang pokok ke, kayu ke. Okey. Ketika ayat darah, yang kuat, orang hak tak reti berenang, dia tak pegang tiang tu, dia lepas. Agak-agak mana? Hanyut ni. Itu orang yang pertama. Orang yang kedua, dia pandai berenang. Dia tak pegang tiang, dia lepas tiang juga. Dia nak pergi seberang. Kemungkinan selamat ada tak? Ada. Kemungkinan hanyut ada tak? Ada. Maksudnya kalau dia pandai berenang pun dengan arus darah ni, kemungkinan selamat, kemungkinan hanyut. Orang yang ketiga tak reti berenang, tapi tak mampu berenang, duk pegang tiang tu. Tapi confirm selamat tak? Confirm. Kalau lah kita sebut tentang ni, permisalan saya bagi ni, orang yang tak reti berenang tapi tak pegang tiang, memang hanyut lah. Iaitu orang yang jahil, tak mahu belajar Al-Quran dengan Sunnah, memang hanyut dengan arus akhir zaman. Yang kedua, orang reti berenang, tak mahu pegang tiang, nak berenang juga, kemungkinan selamat pun ada, kemungkinan selamat, kemungkinan akan hanyut. Ini golongan para ulama. Bila dia kelak fatwa, kemungkinan betul, kemungkinan salah.
Kalau betul, alhamdulillah. Kalau salah, dia dapat pahala. Tapi dia memang pandai berenang lah. Dia cuma risiko dah lah. Tapi kita ni dah berenang pun tak erti. Maka kita berpegang, cukup berpaut pada Al-Quran dengan Sunnah, tak payah kita pandai-pandai dan confirm selamat. Faham? Dah tak? Dah lah. Ke tak faham? Tak faham, kita terus. Berapa minit Jadi tuan-tuan, syarat terimanya ibadah iaitu yang pertama Islam, yang kedua ikhlas, yang ketiga ittiba', mengikuti Nabi SAW. Apa yang kita dapat? Nabi kata kullu ummati dakhal jannah illa man aba. Qila man aba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku masuk syurga kecuali orang tak mau ya. Hak geng-geng hak tak mau ni tak masuk syurga. Siapa dia ya Rasulullah? Ada ke orang tak masuk syurga? Qila man aba ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, man ata'ani dakhal jannah. Siapa yang taat kepada aku masuk syurga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada aku, maka dia menolak syurga. Maksudnya dia tak mau. Dan Nabi sebut dalam hadis yang lain, sesungguhnya di hari kiamat aku menunggu di telaga Nabi. Yang dah semua orang minum, tiba-tiba satu puak ni malaikat halang tak bagi mai. Nabi tanya tu, fi riwayah qala haula minni, depa ni pada kalangan aku, umatku, aku kenal depa ni. Malaikat kata, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan selepas kamu wafat. Mereka mengada-adakan apa yang aku tak pernah buat. Nabi kata, suhqan lima ghairi ba'di. Pergilah orang yang ubah ajaranku. Sebab itu penting berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Sebaliknya, 3 syarat ni, kalau dia bukan Islam tapi dia ikhlas dan ikut Sunnah, dapat terima tak ibadat tu? Tak terima. Sebaliknya juga, kalau dia Islam tapi tak ikhlas, tapi dia ikut Sunnah, terima tak terima? Tak terima. Sebaliknya juga, dia Islam, ikhlas, tapi tak ikut Sunnah, terima tak? Tak terima. 3 ni penting. Kalau kita sebut ni ibadah, tunggu syarat. Tengok 3 tu dulu. Itu syarat penerimaan ibadah. Dan sebagai penutup, nak tambah 5 minit saya akan bagi 2 kaedah. Tuan-tuan pegang elok-elok, gigit elok 2 kaedah ni. Nanti ada anak cucu, bagi ke anak cucu. Beda bukan kita seorang tau. Keturunan kita pun boleh ambil manfaat. Boleh. Ni orang muda tu dia laju. Tak apa, saya slow. InsyaAllah pelan-pelan. InsyaAllah boleh. Mujak tok peringat. Tidak, saya terah lagi. Okey. Okey, 2 kaedah. Yang pertama, asalnya adat itu harus. Asalnya adat itu harus, mubah. Asal adat itu mubah. Mubah ataupun kita buat harus. Yang kedua, asalnya ibadat itu haram. Dilihat. Asal adat itu mubah, harus, selagi tidak ada larangan daripada Al-Quran dan Sunnah. Selagi tak ada tu boleh buatlah. Mau kalau ada kena wadi. Adat ni macam-macam. Adat Melayu, adat Cina, adat Siam, adat Turki. Macam-macam lah. Selagi tidak ada larangan daripada Al-Quran dan hadis, boleh buat. Silakan. Tetapi asalnya ibadat itu haram selagi tidak ada dalil Al-Quran dan Sunnah membenarkannya. Faham? Selagi tak ada Al-Quran dan hadis, maka tak boleh buat ibadat tu. Mau ada, baru boleh buat. Kalau mai jenguai satu orang, dia kata apa? Tuan-tuan, saya ni nak buat ibadat baru ni. Kita nak semayang cara baru. Apa dia ni lagu mana? Mayang Zuhur kita buat 5 rakaat nah. Banyak lagi bagus. Duk buat 4 kerak dah. 5 lagi bagus. Bila dia main nak buat ibadat baru ni, tunggu saat. Bila kata ibadat ni asal dia haram, ada dalil? Tak ada, maka tak boleh buat. Buat contohnya, kita nak buat majlis ingat kat Nabi, jom kita jalan-jalan main kumpang-kumpang sallallahu alaihi Muhammad. Contoh ni ibadat ni. Tanya depa, hampa buat ni nak buat apa?
kami buat ni nak ingat Nabi, nak dapat pahala, nak dapat redha Allah. Oh, ibadat lah no. Oh, kalau ibadah tunggu usaha. Ada asal ibadah haram. Ada dalil Al-Quran Sunnah? Oh, tak ada. Haram. Kalau orang kata, jom kita main dengar kuliah. Ini pasal apa main kuliah? Nak dapat redha Allah, nak dapat pahala. Ibadat lah tu. Maka ibadat lah. Asalnya haram. Ada dalil tak? Ada. Nabi buka kuliah apa, main sahabat. Boleh. Faham? Faham? Dua kaedah ni pegang. Kalau pegang elok, insya-Allah faham. Apa pun permasalahan bila main bab ibadah, ada ustaz kata, ni doa nak bagi ni. Tunggu sat. Asal dia haram. Ada dalil? Ada. Boleh. Tak ada, haram. Kalau ada, buat dulu. Buat boleh, tak ada masalah. Tapi bila main kata haram, jangan duk buat. Antara adat yang haram dah. Adat yang haram. Siapa bagi contoh? Sila. Bersanding. Saya suka bersanding tu. Dia lah musim nuri tu. Tok bagi tahlil. Betul juga tu. Tapi nak abang kata bersanding lah musim nuri. Bulan 12 ni penuh. Nuri. Untuk yang hadut tengok ni, yang dapat nuri, tengok tak? Bila sebut bersanding, ini adat orang Melayu. Orang Arab pun dia dah bersanding kok. Cuma orang Arab ni, lelaki, dia duduk lelaki, dia pegang napang, dia tembok atas. Hak perempuan duduk dengan geng perempuan, dia tutup pakai kain besar tu. Siapa pun tak nampak, dia pun menari dalam tu. Ini adat orang Arab. Kalau orang Melayu, dia bersanding, dia pakai bubuh tandai ke apa, bagi macam apa India sikit ke apa kan. Bubuh rantai apa, renjih-renjih semualah. Tak apa. Apa hukum bersanding? Kalau isteri kita, Nabi kata tak boleh pakai wangian sampai bau dekat orang luar. Kan tak larangan kan? Ini bukan takat wangian tuan-tuan. Kalau mau pakai baju di jalan, dia sapu sampah siap. Package. Sungguh. Lepas tu dia make up bini kita, biar semua orang tengok kecantikan isteri kita. Sambil makan tu, duk tengok bini. Oh, lawa bini dia. Ini hukum dia haram ke boleh? Haram. Tapi kita dah tahu haram, buat juga pasal apa? Adat bukan lalu. Kalau kata lagu tu senang, masuk neraka bukan lalu, masuk biasa. Itu payah. Jadi bila kita sebut asal adat boleh tak boleh? Boleh. Jumpa orang tua, cium tangan. Ini adat orang Melayu. Tak ada masalah. Cuma dia kata kalau jumpa cium sujud apa, ni tak boleh lah, syirik lah pula. Cuma jalan depan orang tua-tua cakap, budak-budak tak boleh cakap bila orang tua sembang. Ini adat. Ini bagus, boleh buat. Tapi mau kalau nak kata adat yang diharamkan, itu bersanding. Tapi ramai juga buat. Bubuh lalu ke mana pun nak bagi Islam sikit, pakai serban, bersanding. Bini dia, Allah. Jadi jelas boleh. Jadi tuan-tuan faham insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang dari saya. Nanti kita bagi rehat lagi lepas kuliah terus lagi. Nanti tuan-tuan boleh rehat sikit dalam 2 minit 3 minit. Ustaz Muhib pun sampai dah. Jadi insya-Allah, ya. Boleh, silakan tu. Adat tu ikut hukum apa? Adat ni dia adat, setiap kaum dia ada adat sendiri. Dia antara Melayu ni dia ada adat dia, dan kebanyakan adat Melayu ni dia terjebak dengan adat-adat orang Yahudi, orang Yahudi pula. Orang Hindu. Jadi kita yang haramkan bersanding tu banyak sebab. Satu, mempamerkan isteri. Yang kedua, kalau kita tengok dia menyerupai satu kaum, maka itu haram sisi lain pula. Sisi lain. Kalau contoh dia bersanding tapi tutup aurat, contoh tutup aurat, tapi masih menyerupai kaum yang lain, maka haram. Qala Nabi SAW, man syabbah biqaumin fahuwa min. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia tergolong dengan kaum itu. Maka tinggalkan. InsyaAllah. Jadi cukup setakat ini, yang baik daripada Allah, yang kurang dari saya. Pada hakikat, itu semua daripada Allah SWT. Semoga tuan-tuan faham insyaAllah. Dan bermanfaat tuan-tuan. Maka kita akhirkan majlis kita dengan tasbih farah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.